Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Jadi saya harapkan adik-adik ataupun rakan-rakan guru yang menonton video ketika ini sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Baiklah, jom belajar bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik dan juga rakan-rakan guru, tema yang kita akan belajar kali ini ialah tema yang ketiga, iaitu keselamatan. Dan unit yang kita akan belajar ialah unit yang ketujuh, iaitu jaga diri selalu. Jadi, adik-adik sekalian, bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6 Sekolah Jenis Kebangsaan KSSR Semakan 2017 pada muka surat 45. Yang mana yang belum like dan subscribe video ini, bolehlah berbuat segera. Kenapa? Supaya anda semua tidak terlepas jika ataupun apabila saya memuat naik ataupun menghasilkan video-video yang terbaharu. Baiklah, jom kita lihat apakah standard kandungan yang kita akan belajar kali ini. Standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 2.3, iaitu membaca dan mengapresiasi pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra. Baiklah, seterusnya standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 2.3.2, iaitu membaca dan menghargai ilmu dan nilai daripada pelbagai bahan sastra dan bahan bukan sastra serta dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. Baiklah, seterusnya objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid, iaitu adik-adik sekalian, dapat menyatakan ilmu dan nilai yang terdapat dalam cerita. Baiklah, jom kita baca bersama-sama petikan yang bertajuk Bahaya Dawai Kokot. Pada suatu hari, Azli dan ibunya singgah di sebuah warung untuk membeli kuih. Banyak kuih yang sedap dijual di situ. Selepas membeli beberapa jenis kuih, mereka pun pulang ke rumah. Kuih muih itu diletakkan di atas meja. Azli mahu menikmati pulut panggang yang diminatinya. "Emak, bolehkah saya makan pulut panggang ini?" tanya Azli kepada ibunya. "Boleh, Azli," jawab ibunya. Azli terus mengambil pulut panggang itu. Dia tidak sabar lalu mengoyakkan pembungkus pulut panggang yang dibalut dengan daun pisang. "Aduh, sakitnya jari saya," jerit Azli. Jari Azli berdarah. Rupa-rupanya jarinya terkena dawai kokot yang terdapat pada pembungkus pulut panggang itu. Dawai kokot ini tidak sesuai digunakan untuk menyemat pembungkus makanan. Sebaik-baiknya pembungkus pulut panggang itu disemat dengan menggunakan bilah atau lidi. Selepas itu, ibu dan ayah Azli membawanya ke klinik. Doktor menasihati Azli supaya menggunakan gunting untuk membuka pembungkus pulut panggang itu. Setelah tiba di rumah, Azli terus berehat.
Azli, apakah ilmu dan nilai yang kamu peroleh daripada kejadian ini? Tanya Ibu Azli. Baiklah, jadi di bahagian yang gambar mulut ini, iaitu kita akan cuba lengkapkan nilai dan juga pengajaran serta tindakan yang Azli akan perkatakan. Nanti cikgu akan bantu kamu supaya dapat lengkapkan dialog yang ada pada simbol gambar mulut ini. Baiklah, jadi kita boleh lihat di bahagian bawah juga kita tengok ada poster, iaitu hentikan penggunaan dawai kokot. Baiklah, jadi adik-adik juga ketika belajar di dalam kelas bolehlah menghasilkan satu poster iaitu tentang bahaya dawai kokot. Dalam poster tersebut mungkin adik-adik boleh lukis, gambar dan sebagainya, dan tulislah info ataupun maklumat mengenai bahaya dawai kokot. Baiklah, seterusnya, jom cikgu cuba bantu kamu lengkapkan bahagian yang simbol gambar mulut sebentar tadi. Azli, apakah ilmu dan nilai yang kamu peroleh daripada kejadian ini? Tanya Ibu Azli. Jadi Azli jawab apa? Ilmu yang saya peroleh ialah keselamatan perlu diutamakan. Nilai yang saya dapat pula berhati-hati semasa melakukan sesuatu. Prihatin, ambil peduli keadaan keselamatan anak dan mengutamakan keselamatan diri. Jawab Azli. Seterusnya, baiklah Azli, apakah tindakan kamu jika kamu membeli makanan yang berbungkus? Tanya ayah Azli pula. Saya akan memastikan semua bungkusan makanan itu tidak menggunakan dawai kokot. Jawab Azli. Baiklah, jadi lengkap sudah dialog yang ada gambar ataupun simbol gambar mulut sebentar tadi. Baiklah, jadi itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Cikgu harapkan apa yang kita belajar kali ini mampu memberi manfaat, seterusnya meningkatkan penguasaan adik-adik sekalian dalam pembelajaran subjek Bahasa Melayu. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.